Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir wa tammin bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kita sambung lagi kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusuk ilmu fiqh bahagian ibadat penggal yang pertama oleh Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya. Duduk dalam tajuk sembahyang qasa dan jamak. Muka surat 46. Nah. Surat 46 bawah tu syarat-syarat qasa tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Ambil kepala dia, bagi membolehkan seseorang mengerjakan sembahyang qasa itu hendaklah ada 8 syarat. Bila sebut qasa maknanya pendek sembahyang tu. Jangan duk fikir ke jamak lagi ni. Fikir ke qasa pendek tu dulu. Jamak dia masuk ke diang lagi. Kita ambil suku-suku tu dulu, lepas tu barulah kita tengok kesimpulan dia jamak dan qasa. Ni syarat qasa ni, syarat nak pendek sembahyang. Pertama, bahawa safarnya tidak bertujuan kerana membuat maksiat seperti hendak mencuri atau berfoya-foya dengan perempuan yang tiada halal. Tempat yang dia nak tuju tu kerana maksiat, tak boleh. Kerana maksiat dia ada dua gini. Maksiat dia ada dua bahagian. Kalau maksiat bisafari. Yang kedua, maksiat fis safari. Sikit je beza dia. Maksiat bis safari, tujuan dia kerana maksiat. Ni tujuan dia. Tujuan dia tuju tu memang untuk buat maksiat dah. Nak pergi curi, nak pergi ropok, nak pergi ke mana lah. Tujuan dia maksiat dah. Dah ribu-ribu kilometer pun tak boleh dah. Kerana tujuan dia tujuan maksiat. Jadi tujuan maksiat, perjalanan pun maksiat. Nah, dia nak pergi ke Kuala Lumpur untuk buat maksiat. Daripada sini nak pergi Kuala Lumpur untuk pergi ambil anak dara orang, contoh. Nak pergi ambil anak dara orang. Dalam perjalanan sampai di Kuantan, dia pun mari, tak boleh jadi. Maksiat saja kita ni, dosa mati. Dah agak keringnya, mati. Nah, dia mari taubat sini, tak bodoh. Kena pergi jumpa Tok Syekh dia no. Kena pergi taubat dia no, kena pergi sejid dia no, sejid Shah Alam. Bermula daripada sini barulah kiraan dia. Kalau lepas 2 marhalah, barulah boleh marhalah. Barulah boleh dia jamak dan qasa tu. Contoh nak senang, kita nak pergi ke Kuantan. Kuantan dekat sikit. Dah sebut dah ni, ulang Ni kita daripada sini. Pergi tujuan maksiat ni.
Tujuan maksiat lagi ni. Na'udzubillah. Jadi perjalanan dia maksiat ni, tak boleh ni. Tapi bila siapa di Kemamang, siapa di Dungung, nah, dia mari taubat sini, bermula daripada Dungung ke Kuatang, tengok kiraan siapa ada 2 marhalah, kalau siapa dia boleh jamu, boleh qasar. Kalau tak siapa tak boleh qasar. Sekalipun kalau daripada sini siapa untuk 2 marhalah tu. Tapi dikkan tujuan di maksiat, siapa tengah jalan dia taubat, bermula daripada sini ke sini, jarak dia sejauh mana. Kalau siapa boleh qasar, automatik boleh jamak tu. Nak kira qasar ni dulu. Boleh qasar. Sekalipun daripada sini ke sini boleh qasar tu. Ni tujuan maksiat ni. Ni maksiat bis safari. Maksiat kerana maksiat tu tujuan perjalanan kerana maksiat. Maksiat bis safari. Maksiat fis safari pula. Fi ni dia nak pergi musafir bukan kerana maksiat. Dia nak pergi bercuti contohnya. Bawa keluarga dia, nak pergi lagi mana patah biasa pergi. Tak apa pula kabur kan. Jauh sekali. Tak ada. Kipok diseng. Jauh sikit. Kipok diseng tu pergi. Bawa keluarga cuti kalau ni pergi Pok diseng. Tujuan dia harus dah tu pergi. Tapi bila siapa dipatah tahu saja. Orang tanya monge, hak tu puing, hak tu sekerak, hak tu suku. Macam-macam ada. Kita tak cakap nak ngelok. Mungkinnya bawa bini ni. Tak bawa bini, tak macam. Bawa bini. Jadi dalam pemusafiran kita tu ada unsur-unsur maksiat. Hak ni dibenarkan untuk qasar. Hak ni hak mari daripada tengok bola tu. Tengok bola sini. Tapi dia khilaf panjang bab bola ni. Khilaf panjang. Okey, kita tengok ni dulu. Maksiat fi safari. Kita nak pergi tujuan maksiat, nak pergi tengok bola tu. Bola tu hukumnya harus. Tapi di dalam stadium tu macam-macam ada. Dalam stadium macam-macam ada. Hak tu aurat, hak ni, hak jenis pasangan lagu ni, hak penonton pasangan lagu ni. Dia termasuk sini. Ni hak paling ringan ni. Yang masuk sini dia boleh qasar dan jamak. Satu, nak sebut ni. Yang kedua, sekalipun harus, ni dia kata sikit, sekalipun harus, dia kena tengok musafir tu tujuan kita ada keuntungan daripada agama. Ada kredit daripada agama. Macam kita nak pergi melancong. Nak pergi melancong tu harus. Melancong tu ada kredit daripada agama. Contoh kita pergi tu, kita tengok Allah comelnya, hutang ni, tengok Allah hebat Allah Ta'ala. Kredit pada agama. Situ boleh selalu. Ala kemala ada kredit daripada agama. Dia buat lipat Allah subhanallah. Ada kita. Kita tengok situ lah. Tu sedang-sedang. Ni satu dia kata harus boleh. Jangan ni orang yang. Satu kata memfikir sendiri. Ada kredit pada agama ke tak. Yang ketiga kata tak boleh tu. Ia khilaf situ lah. Ia khilaf panjang. Jadi kebiasaan orang pakai ni aduh nak jamak kosor tu. Nak tengok orang takak bola, kiper kau takak bola. Allah hebat ciptaan Allah, Allah Taala whisky ke dia tu. Situ ada kredit ke agama tu. Nak bagi mudah, nak lari daripada apa nama ni? Mana ni? Nak lari daripada khilaf tu, kita pergi untuk ziarah sesuatu. Pergi untuk ziarah, pergi atas nama ukhuwah. Situ dalam perjalanan kita pergi tengok bola. Situ lapik waktu boleh lagi daripada khilaf tu. Tapi kalau semata-mata kerana bola, dia ada khilaf lah. Nak pakai huk arus pun boleh, tak masalah. Lagi pula. Perjalanan tu huk minggu lepas nunu. Perjalanannya jauh 2 marhalah atau lebih bagaimana telah dinyatakan di awal fasa ini. Sembahyang yang diqasar itu ialah jenis sembahyang 4 rakaat. Habis kita masuk yang keempat hari ni. Yang keempat masuk mahu ada niat.
mengerjakannya dengan qasar dalam takbiratul ihram seperti katanya usalli fardhu zuhri maksuratan, sahaja aku sembahyang zuhur dipendekkan. Allahu akbar. Ataupun usalli fardhu zuhri rak'ataini qasran, sahaja aku sembahyang zuhur 2 rakaat pendek. Ning niat dalam qasar ni dia mesti duduk dalam takbiratul ihram. Niat qasar ni. Kok jamak dah masuk situ. Niat qasar ni dulu. Ya, jamak ia ada akan datang tu. Ni qasar ni dulu. Jadi dalam niat sahaja aku sembahyang fardu zuhur. Qasar ta'arud ta'yin ni wajib ni. Nah, dek kerana kita nak pendek qasar tambah suti. Padang dalam niat tu. Nah, saja aku sembahyang fardu zuhur pendek. Padang. Saja aku sembahyang fardu zuhur qasar. Padang dah tu. Nah, boleh. Ni apa nama ni? Qasar. Lepas tu pula yang kelima, tidak boleh mengikut orang sembahyang tamam sekalipun. Kau baca dah ni? Tak lagi. Macam baca doh lah. Okay. Tidak boleh mengikut orang sembahyang tamam sekalipun sebahagian sahaja. Situ dulu. Tak boleh kita nak ikut orang yang sembahyang tamam. Orang sembahyang tamam kita nak pergi musafir, nak sembahyang qasar. Tengok ada sembahyang berjemaah di masjid, kita pun tupang selalu. Jemaah tu sembahyang tamam, sembahyang sempurna, sembahyang 4 rakaat ni. Kita nak buat 2 je. Tak boleh. Tak boleh ikut orang sembahyang tamam. Sekalipun sebahagian sahaja daripada sembahyangnya. Jika sekiranya ia mengikut orang itu, nescaya wajiblah ia menyudahkan sembahyangnya secara tamam. Dia ambil daripada pala pun tak boleh. Tak boleh daripada pala. Nah, kita 2 rakaat. Tak imam baru tahiyat awal. Tak boleh. Ataupun kita ambil balik rakaat tengah. Tok imam tu sembahyang rakaat yang ketiga. Kita pun masuk. Masuk lalu. Nah, jadi dah boleh perhabis tahiyat dengan tok imam tu. Tak boleh juga, kita kena tambah lagi 2 rakaat. Kena sembahyang sempurna juga 4 rakaat. Sebab kita tunggu alik dia sembahyang tamam. Tu 4 rakaat sembahyang tamam ni. Ada satu lagi perbincangan ulama, sekalipun kita tunggu orang tu sembahyang tamam hok jenis 2 rakaat. Ni benar ni. Orang sembahyang sunat apa nama ni, ba'diyah zuhur contoh. Nah, kita musafir berhenti di satu masjid. Lepas tu tengoklah orang kampung tu sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2, orang tengah sembahyang contoh. Nah, kita pergi tunggu dia. Tengok tunggu dia. Dah molek 2 rakaat habis sama. Dah dia 2 rakaat, kita 2 rakaat sekali. Nah. Cuma Tok Imam ni berpusing kata demo sembahyang ambil ikut hamba ni. Kata sembahyang zuhur kosong. Hamba sembahyang sunat. Kata tak apa 2 rakaat, demo 2 rakaat, hamba 2 rakaat. Kata tak boleh. Sebab sembahyang 2 rakaat jenis tamang 2 rakaat tak boleh. Macam lagi tu. Tak marah. Dia 2 rakaat tapi sembahyang dia tamam 2. Dia kena turut hok pendek juga. Kau jenis pasal musafir. Demo hok kosong, kita ikut dia. Kosong attack. Sebab itu nak mudah ikut Tok Imam hok kita bawa ya. Kita bawa sekata sembahyang grup kita ya. Senang. Kalau nak ikut orang hok setempat tu sembahyang 4, lepas tu bangun qasar pula. Jamak selepas pada tu. Sembahyang asar 2 rakaat. Tu boleh lah. Buat gitu. Mudah. Jangan duk turut kodang tengok orang sembahyang 4 masuk selalu. Bahawa orang yang musafir yang keenam. Bahawa orang yang musafir itu dengan ada qasar pergi ke tempat yang tertentu. Dia kena tahu dulu mu nak pergi mana. Baru kita boleh boh perjalanan ni harus ke, sunat ke, wajib ke, haram ke. Baru kita boleh tahu. Kalau kita tak tahu pergi mana.
Gi ikut tayar golek ya. Kung gi tengok siapa kuatang tu. Tengok boleh jamak kosong. Tak boleh. Sebab mu tak tahu. Tak tahu, tak ada niat nak mari kuatang. Mu ikut tayar jalan ya. Dia kena tahu dulu di mana kita nak pergi. Maka jika tidak tentu tempat yang hendak dipergikan, tidaklah harus ia sembahyang qasar. Tak boleh. Nah, balik rumah daripada kerja kena bang di bini selalu bawa stres molek tak apa nama ni motosikal goi. Dah nak healing atas motosikal ni. Jalan goi isterik lah siapa pahang dah ni. Siapa pahang dah ni kata apa pahang lalu ke saya. Dah lalu ke saya gitu meluh. Perjalanan daripada sini ke Temerloh jauh boleh jamak kosong. Tapi tak boleh. Sebab hala tuju kita tak tahu ke mana. Sama juga kita nak cari orang. Nah, mana mamak apa mana mamak aku cari tak jumpa cari. Tahu juga lah kena dapat biaya langgi ada ketah deng. Gi juga. No, pas ke mama kita pergi no. No, tak tahu gimana tapi pergi cari-cari sampai ke mama no. Kalau ikut boleh kosong dah. Tapi tak boleh sebab hala tuju kita bukan nak ke sana. Kita tak tahu nak pergi mana. Nah, ini kena tahu dulu kita nak pergi mana tu. Baru kita boleh letak jarak, baru kita boleh letak hukum perjalanan kita tu maksiat ke tak. Kena tahu dulu situ. Atau kecil sikit lagi. Macam kita nak bawa. Nah, kita balik esok hari Sabtu cuti. Nah, pagi lepas subuh tu ayak ke bini. Siap-siap jom. Gimana? Hari ya. Mak start kata cong. Bini tak tahu tujuan gimana tu. Kita tahu. Kita tahu gimana. Tapi bini tak tahu. Nah, kita bawa cong pakolopo. Bini ni tak boleh sama kosong tu. Dia tak tahu gimana. Habis tu pasang dah tu jangan surprise kot dang gitu. Royak ke bini lagi kolopau. Boleh tu pang kosong. Dia dah ada tujuan tu. Nah, tak tahu nak pergi mana kata buruk ya. Nah, apa nama dia istilah kitab dia sebut dia kena kita kena pimpin diri sendiri. Istilah dia gitu. Kita kena pimpin diri sendiri. Maksud dia dalam bab jamak kosong ni kita kena tahu kita nak menghala ke mana. Tak boleh kita dipimpin oleh orang tanpa tahu tujuan gimana. Turut siap tutup mata buat surprise. Pakuatan. No. Dia pakuatan tu. Tak kata tengok ingat kan seberang marang rupanya tu pakuatan. Tak ada kosong. Nah, ala balik baru boleh kosong. Bak tahu nak balik sini. Kita tak apa, kita tahu. Waktu kena tahu dulu kita nak pergi mana. Kita nak pergi ke apa nama lagi? Contoh kebiasaan. Kita daripada Marang ni. Marang. Boh kata kemungkinan pergi tas dengung ada operasi. Pergi tas dengung. Maknanya Marang ke dengung tak ada jamak kosong. Nah. Tu siapa di dengung ni kak? Boh pun telefon. Patut tak jadi dengung, tak jadi. Kes tak jadi. Lepas tu, mungkin pergi ke Mamang. Pergi ke Mamang pula. Pergi ke Mamang. Daripada Marang ke Mamang boleh dah. Tapi dek kerana kita tahu menghala ke Mamang daripada sini, maka kiraan daripada dengung ke Mamang. Sebab kita tahu tujuan kita nak pergi ke mana tu, pergi ke Mamang ni daripada dengung. Jadi dikira daripada sini. Sebab niat asal kita nak pergi sini ya. Tak boleh dah situ. Lepas tu tak kena. Daripada sini baru tahu. Jadi kiraan daripada sini. Nak balik, boleh lah. Nak balik. Yang lagi. Ataupun, kita nak pergi daripada Marang. Nak pergi ke Mamang. Pergi ke Mamang. Dalam perjalanan ke Mamang ni, kita pun jamak qasar zuhur dengan asar. Beres, clear situ. Boh pun telefon tak jadi. Hari ni. Hari ni holiday. Balik. Balik zuhur dengan asar kita qasar jamak dah. Jadi selesai dah. Tak ada masalah. Masuk waktu asar,
selesai. Nah, sebab tujuan kita nak menghala ke sana. Boleh jamak kosong, kita pun selesai dah. Jamak kosong takdim kita buat. Kita pun balik, selesai. Tak ada masalah lah. Nah. Balik dah habis waktu. Sekali pun kita dah habis waktu. Jamak betul gitu kan. Kita balik, siapa dia ngecang tu kita jamak kosong situ. Siapa dumuh dalam waktu zuhur lagi. Waktu zuhur lagi. Do setengah jam ke puasa, kita sadar so. Maka kita ambil hak selesai selalu. Bish, tak ada masalah. Selesai. Jangan ingat itu lah dulu. Tapi jangan ngelak. Rakyat kami, jom kita pergi Kuala Lumpur. Dalam hati lebih dah. Pergi Kuala Lumpur sangat. Pergi jamak kosong, balik lah. Dia gitu. Bak mayang pun ngelak kau. Yang ketujuh. Berkekalang safarnya sehingga sempurna sembahyang. Ni kau balik ni tu. Serupa dengan kita balik daripada Kuala Lumpur. Serupa kan? Balik daripada Kuala Lumpur, kita pun jamak kosong di Ngecang. Sampai di rumah kau dalam waktu zuhur lagi. Pukul 4. Asal 4.30. Pukul 4. Selesai. Ya, orang bangsa kita selesai. Tak sama lah. Yang ketujuh. Berkekalang safarnya sehingga sempurna sembahyang. Maka jika ia tengah sembahyang dalam kapal. Ni maknanya kalau rumah dia kat pelabuhan. Maknanya kapal di stesen dia masuk dalam muking dia dah. Gitu. Dia tengah sembahyang tu, tengah sembahyang bot pun masuk dalam muking. Kita nak pergi sembahyang, kita kena cukup jadi 4 rakaat. Tak boleh kosong lah. Ini jarang-jaranglah berlaku ni. Atau dalam kereta umpamanya tiba-tiba kapal sampai ke pelabuhan tempat tinggalnya, nescaya wajib ia sudahkan dengan tamam. Sekalipun niat asal kita kosong. Saja ke sembahyang fardu zuhur kosong. Bayar kosong dah. Naik rakaat yang kedua siapa tu naik jadi 4 rakaat. Kena tambah 2 gitu. Teruskan je lah jadi 4 rakaat tu. Yang ke-8. Tahukan hukum bahawa orang musafir harus mengerjakan sembahyang dengan qasar. Maka jika tidak tahu, wajib ia sembahyang tamam. Ni kena tahulah. Kita ni boleh qasar ke tak? Kena tahu. Bak tahu dalam ibadat ni mesti. Tak boleh buat tanpa tahu. Buat ikut turut je. Apa muat adu? Tahu. Tengok muat adu aku adu etek. Tak boleh. Ini ilmu ni. Baik, peringatan. Bagaimana telah maklum orang musafir harus sembahyang qasar, bermakna harus juga ia sembahyang tamam. Maknanya bila kita layak untuk sembahyang pendek 2 rakaat, kita nak sembahyang 4. Boleh lah maksudnya. Dek kerana kita boleh buat 2 tu. Soalan dia, mana lebih baik? Mana lebih afdal antara keduanya itu? Kita nak buat qasar ataupun nak buat tamam? Mana lebih baik? Ulama sebut ni, jawabnya, jika safarnya kurang daripada 3 marhalah. Kita 2 marhalah, maknanya 2 marhalah ke 3 marhalah ni. 2 ke 3. Dia kata, lebih daripada 2 marhalah tetapi tidak sampai 3 marhalah, sembahyang tamam lebih baik. Dan jika sampai hak 3 marhalah atau lebih, nescaya qasar lebih baik. Ni 2 marhalah. 2 marhalah. Ni daripada kita ni. Kalau sampai 2 marhalah ke ni 3 marhalah ni, antara dalam duduk dalam tempoh ni, kita pergi jalan 2 marhalah lebih, contoh 80, kita ambil 81 km. 81 km bagi 2 berapa tu, Bik? 40 setengah. Maknanya satu marhalah ni 40
Kita ambil 41 senang. 41 kilo ni 41. Nah, mana 41 yang ketiga ni? Ni saya. 41 yang ketiga tu. Nah, maknanya 2 marhalah ke 3 marhalah. Ning afdal kita ambil tamam. Nak ambil qasar pun boleh. Nak buat 4 rakaat ni, tamam maknanya 4 rakaat. Sempurna ni. Kalau daripada 3 ke atas 4, 5, 6, 7, ratus-ratus kilo ni, mana afdal kita ambil qasar. Afdal dia, lebih baik. Kita masuk 81 mujur. Nak pendek selalu dah. Gila lakoh pula 80. Allah sikit lagi lakoh sikit lagi. Gila lakoh pula nak dapat qasar tu. Boleh qasar tu mujur dah. Nak kira afdal ni. Orang yang musafir harus juga mengerjakan sembahyang dengan jamak dikumpul bagaimana telah dinyatakan di awal fasal ini. Cerita jamak dah dulu. Orang yang musafir harus juga mengerjakan sembahyang jamak. Orang musafir haruslah dia nak buat jamak tu. Tambah jamak pun tak apa, nak buat jamak pun tak apa, bagaimana telah dinyatakan. Sama ada jamak takdim atau jamak takhir. Jamak terik mari awal ataupun jamak ditolak alik kedian tu. Jamak awal, jamak kedian. Jadi jamak ada 2 pula. Jadi qasar saning. Qasar maknanya 2 rakaat. Kita layak untuk qasar bila musafir 2 marhalah perjalanan tu harus. Kita boleh qasar. Kita nak buat qasar zuhur, masuk asar kita nak buat qasar pula 2. Boleh ni kita nak jamak pula. Okey, 2 kita jamak selalu. Pun boleh juga. Ni kita nak gabung ni Tengok jamak takdim ni. Jamak takdim maknanya kumpul yang didahulukan iaitu mengerjakan sembahyang asar dalam waktu zuhur. Dan sembahyang isyak dalam waktu maghrib. Kita tarik mari. Ni garik dengan isyak. Kita tarik isyak mari dalam maghrib. Zuhur dengan asar kita tarik, asar mari duduk dalam zuhur. Itu takdim mula-mula. Jamak takhir yang kedua. Maknanya kumpul. Sama juga. Yang dikemudiankan iaitu mengerjakan sembahyang zuhur dalam waktu asar dan sembahyang maghrib dalam waktu isyak. Maghrib kita bawa pergi dinung. Zuhur waktu zuhur, sembahyang zuhur kita nak bawa pergi ke diang tu dalam waktu asar. Baik. Dia tengok syarat-syarat dia. Tak boleh buat qadar ni. Dia ada syarat-syarat dia. Takut kalau tak kena pada syarat kok, kita dikira tinggal sembahyang dengan sengaja. Tu bahaya tu. Kalau kita tak peringat kok pakai tengok jam, kita sembahyang takhir. Khedam lek mari sampai pukul 10. Kita sembahyang lalu, maya garik ngisi lalu. Hati-hati. Dia ada syarat-syarat dia. Baik, tengok satu-satu. Bagi jamak takdim, jamak kita mari terik ni, takdim tu kita buat dulu. Ada 4 syarat. Yang pertama, dimulai dengan yang punya waktu, iaitu zuhur dikerjakan lebih dahulu, kemudian baharu asar. Dan maghrib dikerjakan lebih dahulu, kemudian baru isyak. Jika diterbalikkan, tiadalah sah. Kalau kita nak buat dulu ni, dalam musafir, masuk waktu garik, kita pun nak ambil waktu lalu garik dengan isya selalu. Dia mesti buat maghrib dulu. Tak boleh buat isyak dulu. Buat maghrib tuan rumah tu dulu. Kena buat tuan rumah garik tu dulu, baru ambil ke isyak. Dalam waktu zuhur dengan asar pun lagu tu. Kena buat zuhur dulu, baru buat asar. Tak boleh kita buat asar dulu Zuhur kita tak boleh. Dan kalau takdim tak boleh. Takdim kita mahu awal ni. Tak boleh gitu. Kalau alik takhir tak apa. Kita buat dalam isya kan. Lepas tu kita nak mayar isya dulu. Boleh. Sebab apa dia boleh? Sebab tu rumah isya. Rumah dia rumah isya tu. Tak apa. Lepas tu baru buat maghrib. Dah kita buat garik dulu pun boleh kau. Sebab turutan maghrib dulu baru isyak. Atas nama tu boleh.
Tapi kalau buat awal ni tak boleh. Nah, nak buat sebab apa dia? Tuan rumah maghrib. Hok dulu maghrib. Dah esok ke dia. Dia kena wajib buat hok mana dulu tu dulu. Tuan rumah. Kalau takding ni. Ya. Niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Tengok ni, tulis ni duk semabuk, angguk. Dan kata openg nyak selalu. Tak ingat nak musafir karang pula, tak jumpa cari. Niat jamak dalam sembahyang yang pertama. Niat jamak dia mesti duduk dalam sembahyang yang pertama tu. Sembahyang pertama benda maghrib kan. Sembahyang Zuhur pertama, kita nak sembahyang Zuhur dengan Asar, duduk dalam Zuhur tu. Niat jamak ni. Tak ning, niat qasar, dia duduk dalam takbir. Niat qasar tu, saja ke sembahyang fardu Zuhur qasar. Dia mesti duduk dalam takbir. Okey, satu qasar tu. Hak jamak pula, dia mesti duduk dalam sembahyang hak pertama tadi. Kita nak buat maghrib, nak jamak dengan isyak. Niat perkataan jamak tu, dia mesti duduk dalam sembahyang hak pertama tadi. Lepas pula. Pada mula takbiratul ihram ataupun tengah-tengah sembahyang selagi belum memberi salam. Faham tak? Kita nak sembahyang ni, kita duduk dalam maghrib, isyak, jalanan kita dalam musafir ni, berhenti di satu tempat, kita pun nak jamak takding ni. Kita pun nak sembahyang, mari jamak isya, mari duduk dalam maghrib. Allahu Akbar. Saja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Tak ada qasar tu, 3 rakaat. Bayar tu. Lepas tu, habis selesai tu, masuk je takbir Allahu Akbar, nak litah jamak. Boleh. Ataupun kita baca doa iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Habis doa iftitah sebelum Fatihah, jamak. Boleh. Ataupun tengah rokok, jamak. Boleh. Masa mana nak nitah? Boleh. Selagi mana duduk dalam semayang pertama tu. Dengan syarat sebelum wisalang. Assalam. Niat jamak. Nak tengok Assalamualaikum. Assalam tu niat jamak. Boleh. Jangan Assalamualaikum. Habis dengan ming baru niat jamak, tak boleh. Jadi isa tak boleh jamak, kena buat dalam nun kalau kita tak niat jamak tu kan. Zuhur dengan Asar, sebab dia ada qasar kan. Saja aku semayang fardu Zuhur qasar. Allahu Akbar, kita nanti tu. Saja aku semayang fardu Zuhur qasar. Itu masuk Allahu Akbar, masuk tu. Itu jamak. Sah. Sudah. Nak niat masa mana nak litah jamak masa mana? Boleh belaka. Dia sama dengan niat untuk jemaah. Apa lagu tu kau? Berjemaah. Saja aku semayang fardu Zuhur berjemaah. Mengikut imam, makmum. Perkataan tu sepanjang semayang kita boleh letak. Tak semestinya duduk dalam takbir. Dia gengang situ sikit. Nak semayang jamak qasar ni kena retilah, kena ingatlah perkataan huk wajib duduk dalam niat tu. Jadi payah kita pergi susung. Saja aku semayang fardu Zuhur 2 rakaat jamak dengan Asar, ngikut imam tunaikan Allah Taala. Allah. Tak jumpa cari pula pergi susung anyong. Tak payah, jangan ada buat lagu tu, jangan buat rumit lagu tu kak. Dah kita. Niat mesti duduk. Ni jamak takding ni. Jamak takding. Bukan jamak takhir. Jamak takding ni dulu. Dia duduk dalam semayang huk pertama tu. Lepas tu yang ketiga. Ada masalah tanya dah. Ada masalah tanya. Habis satu muka surat lagi, tak ada semayang jemaah dah pula ni. Sebab kita belajar ni huk duduk dalam buku. Huk situasi luar lagu lain. Lain luar tu. Kalau boleh jawab kata jawab. Dah jawab, tangguh 2 minggu tu sekarang pula. Yang ketiga mualak, iaitu berturut-turut antara sembahyang yang pertama dengan sembahyang yang kedua.
Jangan ada diselangi masa yang panjang. Tetapi jikalau sedikit masa, tidaklah mengapa. Seperti kerana mengambil air semayang, bang sekalipun tidak dituntut dan iqamah. Maka jika diselangi oleh masa yang panjang, sekira-kira sempat sembahyang 2 rakaat, tidaklah diluluskan lagi jamak itu. Malahan kenalah dikerjakan pada waktunya. Ni hok takdim. Nak buat dulu ni, dia mesti bersambung. Selepas beri salam, kalau ketuk dia ambil air semayang. Kalau tengah ambil air semayang, keluar air mani pula. Okay, mani wajib selalu. Asal masuk mari, dengar qomat sekali, lepas tu sambung semayang asar selalu. Dia mesti mualak situ. Kalau jamak takhir tak apa, buat lewat. Jamak takhir kita putus tak apa. Minum kopi dulu tak apa. Tang keluar tisyana dulu tak apa. Kalau takhir tu, ni takdir ni. Nah, takdir, kita pun semayang zuhur. Lepas semayang zuhur, kita kena sambung dengan asar segera. Kena sambung selalu situ. Nah, jangan dua kali buat pula. Lah mu ada sini mana gimana mu? Sudah. Nah, segera sambung untuk semayang jamak takdim ni. Berkekalang safarnya hingga takbir sembahyang yang kedua, tetapi tidaklah berkekalang safarnya hingga takbir sembahyang yang kedua, tetapi tidaklah disyaratkan sampai tamat. Ni sembahyang jamak tadi tu. Qasar dalam perjalanan tu dia kena dalam musafir. Jangan tengah-tengah sembahyang sampai rumah. Tu samalah hak tu. Lepas tu pula syarat jamak takhir. Kita habis jamak takhir ni sebab kita nak tengok perbezaan dia tu. Adapun jamak takhir cuma 2 saja syaratnya. Niat hendak takhirkan sembahyang. Ni niat Niat untuk kita takhirkan. Untuk kita bawa pergi kediang ni. Maghrib kita nak bawa pergi isyak tu. Zuhur kita nak bawa pergi asar ni. Buat takhir ni. Niat dia sembahyang zuhur ke dalam waktu asar atau maghrib ke dalam waktu isyak. Dan niat itu dalam waktu sembahyang yang pertama. Kita dalam perjalanan ni, orang pun azan. Dalam perjalanan ni, dengar orang azan maghrib. Masuklah waktu maghrib. Niat dia bermula masuk waktu. Sehingga habis waktu maghrib tu. Nah, niat lagu mana? Litah nak bawa pergi dinung je. Zuhur kita bawa pergi dalam asar. Litah situ ya. Atau dia ni kena beringatlah sikit. Bila masuk, kita nak semayang mana? Nak semayang takhir. Beringat ke anak buah balik belakang tu. Kita bawa zuhur dalam asar dah. Bagai. Cak litah sikit. Nak bawa zuhur dalam asar. Bagai wajib kena ada. Kalau tak ada benda tu, siapa di pukul 5 dah, siapa di Kolopok. Orang boleh apa pukul 5 kita semayang zuhur dengan asar. Niat dalam zuhur tak ada lagi. Nah, yang pertama, kita dapat dosa kerana sengaja tinggal semayang zuhur sana. Sebab kita tak ada niat benda. Tak boleh tu. Risiko dia sekiranya berlaku sesuatu dalam kemalangan tu, dalam perjalanan kita. Dikira kita tinggal semayang. Ni kita bilang. Atau kena masuk je waktu pertama ni, masuk je waktu maghrib, nitah dalam hati nak bawa pergi takhir. Gi dalam perjalanan kau, berhentilah. Dok dah isa berhenti. Kita buat sini lalu, buat takdim. Tak apa. Alang-alang siapa dah. Dah balik siapa kita buat lalu. Tak ada masalah. Tu buat selalu. Nak buat takhir pun boleh dah. Sebab kita niat dah. Nak buat takdim pun tak ada masalah. Kita duduk dah waktu dia. Boleh. Syarat nak buat takhir tu kena ada niat. Dalam tempoh waktu dia tu kena ada. Jangan ada buat galik. Dah siapa. Lepas tu nak sembahyang. Dosa kita. Na'udzubillah. Maknanya kalau dalam tempoh tu berlaku kematian kau, maksiat lah kita. Tinggal semayang tu. Niat dalam hati tu. Niat ni litas hati kan. Jangan duk kata saja aku bawa maghrib pergi bawa kerisa pulak kayak gi nak semayang dinung kerana Allah Taala. Tak aja. Niat ni nak suruh kita sedar. Zuhur kita nak bawa pergi asar. Sedar gitu ya. Buat rumit-rumit payah.
Yang kedua, berkekalan safarnya hingga selesai kedua-dua sembahyang. Okey, jadi perbezaan hok pertama takdim dengan takhir saat ni. Takdim, nah, niat jamak dia duduk dalam sepanjang sembahyang hok pertama. Niat jamak tu. Ya, takdim tu hok mula-mula. Kalau kita nak buat takhir, niat jamak dia duduk dalam waktu yang pertama. Kalau hok nak buat awal saat ni, kita nak buat dalam maghrib, niat jamak dia duduk dalam sepanjang sembahyang maghrib. Nak niat jamak tu. Kalau kita nak buat takhir tu, waktu niat jamak dia duduk sepanjang waktu maghrib. Jangan bagi habis waktu maghrib tu. Jadi pada jamak takhir ini tidak disyaratkan tertib. Kalau takdim saat ni, tu dia ingat. Takdim maknanya kita buat dulu. Ni kita buat dahulu. Ni takhir. Takhir kita buat kediang. Ni kediang kita buat. Budak-budak banduan yang main kan, ada tak yang ketiga? Tak ada. Dia punya kata ada hok jamak tak ayah tu. Jamak tak ayah. Jamak tak ayah mung hok tak ayah. Jamak takdim ni. Pertama niat. Niat takdim duduk dalam solat pertama. Jamak-jamak ni. Ni jamak takdim, ni jamak takhir. Ni kalau takhir niat dia duduk dalam waktu pertama. Sah niat tu. Okey. Lepas tu pula mualak. Mualak ni maknanya dak putus antara sembahyang zuhur dengan maghrib. Dak putus. Ni wajib mualak hukum dia. Ni sunat. Dak buat pun tak apa. Kita sapa di kuatang waktu isyak. Kita pun sembahyang isyak 2 rakaat. Lepas tu lepas sembahyang isyak kita elok apa perut makan nasi dulu. Makan nasi dulu. Pukul 12 karang baru sembahyang maghrib. Boleh. Ataupun kita buat maghrib dulu. Ni waktu isyak ni waktu isyak. Kita sapa macam tu, kita pun buat isyak, buat maghrib. Sembahyang maghrib pukul 9 contohnya. Nah, waktu isyak dah tu. Lepas maghrib kita pun pergi lepak dulu. Pukul 3 pagi kita sembahyang isyak pula. Boleh. Ia tak wajib dengan mualak ni. Mualak berterusan. Tapi kalau hak takdim, dia wajib kena mualak. Wajib dengan mualak tu. Faham dengan derah ni. Lagi. Jadi pada jamak takhir ini tidak disyaratkan tertib, malahan bila sudah masuk waktu yang kedua umpama waktu asar, satu lagi tertib. Saat ni mualak tu. Yang ketiga tertib. Tertib turut mana hok dulu. Tertib. Nah, kalau hak ni jamak takdim, kita kena buat maghrib dulu. Wajib kita ikut tertib dia. Hak ni bahagian tertib sunat. Kita nak mula dengan maghrib, sunat. Ataupun kita nak rai balik tuan rumah dia dulu, isyak, apa boleh juga. Alif takhir dia banyak sikit longgar dia. Selain daripada orang musafir. Ni tahu. Ni berakhir ni. Maka orang yang bermukim pun harus juga sembahyang jamak. Orang mukim mana duduk kampung ni. Kita duduk rumah ni, kita nak jamak. Boleh dia kata. Dah boleh kosor yang mesti dengan musafir. Ni hak jamak ni. Benda sebab dia dengan sebab ada hujan. Hujan kita tang ke jamak selalu.
Boleh. Mazhab Syafi'i ni. Hak boleh benda. Iaitu jamak takdim sahaja. Jamak takhir tak boleh, kena buat dulu. Hujan ni kena buat takdim dalam waktu pertama sahaja. Lepas tu pula lagi. Mana? Antara zuhur dengan asar atau antara maghrib dengan isyak. Kalau zuhur dengan asar, waktu zuhur tu hujan lebat. Bau hujan. Tu tak imam pun kata, kita buat jamak hari ni. Boleh. Ataupun maghrib dengan isyak. Tapi kena time tak ada kuliah. Jamak dah kuliah pula, lepas tu balik. Tak kena pula. Lagi ada syarat dia lagi. Kelulusan ini diberi untuk orang yang sembahyang berjemaah di tempat yang jauh daripada rumahnya. Dan ringsam dia buluk. Dan risau ia di jalan disebabkan hujan itu yang mana menjadikan kasut dan kainnya basah. Basah kuyuk mana. Jadi keluarlah orang hok jenis pakai kereta. Tobik kat situ pula. Ni hok mari ke diam pula ni. Tengok syarat dia. Syaratnya ada hujan pada awal kedua-dua sembahyang. Maknanya kalau hujan awal sembahyang zuhur ni jamak, bukan kosong kosong tak boleh jamak 4 orang sembahyang. Lepas orang bang bau hujan lebat hujan lebat kita pun boleh buat jamak ni. Dia mesti pada sembahyang zuhur, lepas tu habis sembahyang zuhur tu pada sembahyang asar tu nak kena hujan. Kalau sembahyang zuhur je hujan, asar dak hujan tak boleh. Bukan asar, selepas sembahyang zuhur tu dak hujan. Tak boleh Dia kena pakat doa kata hujan, ya Allah minta hujan serik ya Allah aku nak jamak. Dia mesti selepas pada waktu zuhur tu hujan lebat, kita pun selesai sembahyang zuhur, hujan lebat lagi. Kita pun istihar kata kita buat jamak kita buat jamak lah hujan ni. Boleh syarat dia lagi. Bukan setakat awal waktu awal sembahyang tu saja. Dan di antara keduanya, tengah-tengah berhenti, tengah habis zuhur tu, habis sembahyang zuhur, hujan lagi. Dan pada salam sembahyang yang pertama, masa akad takbir hujan, masa salam zuhur tu hujan, pala kita nak jamak dengan asar tu hujan. Ngejah. Kalau nak buat jamak. Biasa hak jamak ni tempat-tempat hak jarang hujan. Tempat-tempat jarang hujan, bila hujan dia lebat sungguh. Biasa you buat gitu lah. Kena pak kita akad tak. Kalau jadi hujan lebat kan zuhur contoh. Hujan lebat gitu sembahyang Allahu akbar sembahyang hujan. Pas rakaat pertama serik senyap. Duduk tayat akhir hujan pula. Assalamualaikum warahmatullahi. Hujan lebat pula ni. Mana kita buat jamak ni. Allahu akbar tengah hujan ni. Masuk rakaat kedua senyap. Tengok syarat dia. Tengok syarat dia. Tetapi tidak mengapa jika hujan itu berhenti di pertengahan sembahyang yang pertama atau pertengahan yang kedua atau selepas selesai kedua-duanya lagi, dan lagi disyaratkan niat dalam sembahyang yang pertama tertib dan mualak. Boleh tengah akad takbir masuk akad kedua senyap hujan. Tahiyat akhir hujan lebat pula. Terik hujan lebat kita pun akad takbir sembahyang asar pula dengan jamak ni. Waktu naik akad kedua sembahyang asar tu senyap pula hujan. Apa wis salam selesai dah lah. Susah. Nak jamak dah lah. Zuhur dengan asar. Mazhab kita pelik dia tak buat. Kalau di Yaman tu, dia buat lagu tu lah. Bak hujan jarang-jarang. Sekali hujan lebat kan. Hujan lebat. Dia jamak maghrib dengan isyak. Dia syarat di masjid berjemaah takdim. Syarat dia. Berjemaah di masjid lah. Rumah tak aci. Rumah buat jamak tak aci di masjid ni. Di masjid, lepas tu sembahyang berjemaah,
Lepas tu jamak takdim saja, awal saja. Kalau takhir tak boleh. Takdim saja. Nah, dia pun buatlah sembahyang maghrib, lepas tu dia jamak dengan isyak. Pas sembahyang isyak agak katuk masjid senyap selalu. Dia jamak dah beres. Dah, kalau tempat lain kau orang bang isya dia susah dah. Jamak dah. Nah, sekalipun masuk waktu isya tu, dah ujang dah. Tak ada masalah. Dia salah dia jamak dah. Nah. Lagi pula. Kemudahan ini diberi kepada mereka yang sembahyang berjemaah di masjid atau di surau atau di tempat berjemaah yang lain, kerana jikalau ia balik ke rumah mungkin tidak akan pergi ke masjid. Oh ni hok jenis hok mari masjid. Oh dia kalau buat jabat tak boleh ni hok ni. Sebab urusan dia buat urusan dia. Lepas buat urusan dia boleh pergi semayang situ, lepas tu sambung urusan. Tempat gitu tak boleh. Kita ni kerja tempat lain, semayang tempat lain di masjid ni. Situ boleh. Kalau tempat kerja kita tu, satu bangunan ada tempat semayang bawah tu. Ujang kita nak jamak tak boleh. Sebab kita duduk kawasan tu ya. Ni untuk orang semayang di masjid. Tanya ujang lebat pun, mari berlari di masjid. Mana pula nak jamak? Kalau tanya dak ujang tak mari sekarang. Kata tak boleh ni. Habis semayang jamak dan qasar. Habis situ masuk pula tajuk baru sembahyang Jumaat. Panjang juga sembahyang Jumaat ni. Habis jamak dan qasar, agak-agak kita bolehlah faham jamak dan qasar, kaedah-kaedah, kalau ada masalah pun kita boleh ceritalah kat orang tu. Mudah-mudahan lagu itulah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh? Pas mayang Jumaat jangan buat takdim, jangan buat takhir. Jumaat dengan asar ni. Lepas semayang Jumaat kita berbakit mayang asar. Boleh? Jangan buat takhir tu, lepas mayang asar kita buat Jumaat pula situ. Tak boleh ah. Kosong asar. Kosong asar. Dia semayang Jumaat, hari Jumaat ni dalam mazhab kita dia benarkan untuk orang yang kalau kita tolak sebelum waktu subuh. Sama ada kita turun malam Jumaat ke ataupun hari Jumaat ke, tak kira lah asal sebelum subuh tu. Maknanya subuh hari tu kita dalam musafir. Tapi ada juga pandangan membenarkan atas nama pemusafiran kita tu. Tobik balik siang pun ada membenarkan. Keringanan situ ada. Cuma dalam mazhab Syafi'i hak muktamad tak boleh. Dia kena tobik sebelum Jumaat, sebelum subuh. Sebelum subuh.